Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi pada malam ni kita dapat kumpul lagi untuk kita sambung kisah sirah an-nabawiyah. Dan kita adakan surah ni setiap minggu, setiap hari Selasa malam Rabu, untuk kita mengupas perjalanan hidup junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, tersingkapkan daripada keturunan baginda hinggalah detik-detik akhir kewafatan baginda SAW. Memang siri yang panjang lah kan. Kita baru muzakarahkan tentang dia punya asal-usul je, belum lagi kelahiran Nabi. Agak lambat sikit kerana kitab ni sebab 700 muka. Jadi kita akan, tak apa lambat, tapi kalau istiqamah biar dia berterusan kan, mungkin setahun 2 tahun. Dan sirah ni juga diajarkan di masjid saya. Dan untuk memasuki fasa kelahiran Nabi SAW tu, di masjid saya itu mengambil masa 6 bulan 7 bulan barulah dapat masuk cerita kelahiran Nabi. Itu baru kelahiran Nabi, belum lagi perjuangan Nabi, belum lagi cerita Nabi lantik Rasul. Jadi kita starting di sini, cuma kita sini kita buat setiap minggu, mungkin dipercepatkan sikit kot. Mungkin dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan mungkin kita masuk fasa tentang kelahiran Nabi. Pasal di masjid saya dibuat sebulan 1 kali. Okey, jadi kita sambung lagi. Kita sambung pada minggu lepas, iaitu untuk minggu ini macam mana nasab keturunan Nabi kita bermula daripada keturunan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Jadi untuk ini kita ceritakan sedikit sejarah ringkas lah Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS, bagaimana kan daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dapat lahir, keturunan itu dapat terus kepada Rasulullah SAW. Saya bacakan Okey, saya bersambung. Sebagaimana diketahui, Nabi Ibrahim AS telah berhijrah dari Sana. Sana ni bukan Sana. Sana ni Sana'a, daripada ibu negara Yaman lah, Sana'a. Sana'a. Jadi Nabi Ibrahim ni, kita biasa dengar kisah kat Al-Quran, tapi kita tak tahu dakwah Nabi Ibrahim ni pada kaum mana. Pada kaum Bani Israel ke? Ketika itu kaum Bani Israel masih belum diwujud, belum lahir lagi. Dan sedangkan keturunan Ad dan keturunan Samud, kaum Ad Samud sudah pun telah dihapuskan, dilenyapkan oleh Allah SWT. Jadi Nabi Ibrahim AS ni berdakwah mengikut arahan daripada Allah Ta'ala perantaraan wahyu malaikat Jibril AS. Dia berdakwah antara negeri ke negeri. Dia negeri ke negeri. Dia tak ikut kaum, dia boleh negeri ke negeri. Sehingga ke Mesir. Dia Mesir, Palestin, Yaman. Jadi dia tempat-tempat yang dan juga permulaan ibadah haji. Nabi Ibrahim AS dia berdakwah secara pengembaraan. Dulu saya pernah terangkan kan, seluruh para anbiya ialah 104,000. Para anbiya yang kita wajib ketahui ada 25, dan 25 itu adalah Nabi dan Rasul. Dan Nabi tidak semestinya, dia kata perbezaan Nabi dan Rasul ialah Nabi dia dapat wahyu daripada Allah Ta'ala perantaraan malaikat Jibril, dan dia amalkan sendiri. Mungkin dia untuk diri sendiri atau keluarga dia. Tapi Rasul, ajaran Rasul untuk diri dia, keluarga dia dan masyarakat kaum dia. Tak kira kaum Bani Israel ke, kaum Ad, kaum Samud, contohlah kaum Yahudi, dan juga pada umat Nabi SAW, kepada Nabi Muhammad SAW, untuk seluruh umat sehingga akhir alam ni, maknanya sehingga akhir zaman, sehingga sampai sekarang, sampai kita ni. Jadi Nabi SAW cara dakwah dia ialah dia pergi ke negeri ke negeri. Bagaimana diketahui Ibrahim telah berhijrah dari Sana'a menuju Haran atau Haran, iaitu menuju ke Palestin.
yang kemudian beliau jadikan sebagai markas dakwah beliau di Palestin. Kita maklum Palestin adalah tempat dipanggil bumi Anbiya. Palestin ni adalah bumi Anbiya. Kita dengar sekarang isu sekarang Israel sekarang memang nak menguasai. Memang sekarang Israel menguasai Palestin ni, Baitul Muqaddis kan. Tak ada kata apa, memang menguasai. Itulah kehendak Allah Ta'ala, macam mana kan. Dan sehingga kan sekarang ni kecoh satu isu kan, Google Maps dia dah hilangkan perkataan Palestin. Kalau kita check, saya pun check ada ke perkataan Palestin dekat Google Maps. Ramai orang kata gembar-gemburkan, saya check memang dah tak ada lah. Itu daripada Google Maps. Tapi daripada pengiktirafan untuk kita memang tetap Palestin tu ada, tetap bumi Palestin tu tak wujud kan. Jadi dikatakan sesiapa yang memerintah Palestin, dia akan menguasai dunia. Benda tu betul. Kita lihat sekarang ni Yahudi menguasai Palestin, maka Yahudi yang menguasai dunia. Dulu-dulu ketika pemerintahan Khalifah Osmaniyah selama 500 tahun kan, maka pemerintah Osmaniyah telah menguasai Palestin, maka orang Islam memerintah seluruh dunia. Bukan memerintah, tapi dikata menguasai seluruh dunia. Jadi dikatakan siapa yang menguasai Palestin itu, maka dia menguasai seluruh dunia. Walaupun Palestin itu kecil je. Palestin itu bumi yang kecil. Tapi itu yang Allah Ta'ala firman, seolah Palestin sebagai satu pusat dunia. Siapa yang mengawal, siapa yang merintah, siapa yang menguasai, dia akan menguasai dunia. Jadi insya-Allah satu hari nanti, yakinlah tuan-tuan kan, mungkin zaman lepas Dajjal kot, orang Islam akan kembali menguasai Palestin. Ini janji Nabi dan janji Allah Ta'ala, pasti akan berlaku. Cuma tak tahu bila. Sekarang ni memang kita rasa orang Islam tindas, tapi ingat satu hari nanti. Wallahu a'lam, satu hari nanti tu bila. Tak tarikh. Tak boleh nak tak tarikh bila. Kita cuma yakin je lah. Kan, kena yakin je. Okey, sama lagi. Beliau banyak melakukan perjalanan ke pelosok negeri ini, maknanya pelosok negeri Palestin dan selainnya, di sekeliling negeri Palestin. Beliau pernah sekali mengunjungi Mesir. Mengunjungi Mesir. Mesir ni kita biasa sinonim dengan Nabi Musa kan. Tapi Nabi Ibrahim pun, sebelum Nabi Musa, Nabi Ibrahim telah sampai dahulu ke Mesir. Telah sampai. Sebab Nabi Ibrahim lebih dahulu daripada Nabi Musa. Fir'aun itu sebutan bagi penguasa Mesir, atau disebut juga Ramses. Kalau orang putih panggil Ramses. Jadi perintah Fir'aun ni dah lama. Fir'aun ni bukan zaman Nabi Musa je. Zaman Nabi Ibrahim pun dah bermula pemerintahan Fir'aun. Dikatakan Raja Mesir dipanggil Fir'aun. Fir'aun ni dikatakan pangkat seorang raja di Mesir. Bukan nama Fir'aun. Bukan nama raja tu Fir'aun. Tak. Mungkin nama raja-raja itu berlainan. Tetapi pangkat tu dipanggil Fir'aun. Jadi pemerintahan Mesir kuno, setiap perintah raja pada yang memerintah Mesir kuno akan dipanggil Fir'aun. Jadi zaman Nabi Ibrahim pun dipanggil Fir'aun, Nabi Musa pun dipanggil Fir'aun. Jadi Nabi Fir'aun ni dia punya pemerintahan banyak, beratus tahun, mungkin beribu tahun, wallahu alam. Sebab tu kita lihat arkeologi, mereka menggali meneroka Mesir ni sampai sekarang misteri-misteri masih ada yang masih belum terbongkar lagi. Walaupun dia dah buat penggalian, walaupun dia dah penemuan bermacam-macam, tapi dia punya misteri tu masih ada lagi. Jadi benda pemerintahan tu sangat besar luas. Yang kita tahu cuma piramid, Sphinx aja kan. Tapi sebaliknya ada rahsia-rahsia yang belum diteroka lagi. Kadang-kadang mungkin kita baca dalam paper, penemuan mumia lagi. Jadi benda itu berterusan. Maknanya pemerintahan mereka sangat-sangat lama. Yang popular cuma mungkin Fir'aun zaman Nabi Ibrahim dan Fir'aun zaman Nabi Musa saja. Tapi sebenarnya pemerintahan Fir'aun ni memang beribu tahun. Dia punya lama dia, kan? Yang famous lah. Dan dikatakan, kalau tuan-tuan pernah dengar yang paling popular kan, penemuan Tutankhamun. Tutankhamun ni. Tahun 1922 daripada Archaeology England, 1922. Kan, itu dikatakan penemuan yang terbesar dalam sejarah, yang mana penemuan tu belum pernah berlaku sebelum atau sesudahnya dari segi arkeologi. Kan, arkeologi dikaitkan dengan pertemuan mumia Tutankhamun itu ialah pada zaman Firaun, zaman Nabi Musa AS, dikatakanlah. Lepas tu ada cerita dia sampai orang buat movie, buat filem, kata ada sumpah halal, itu saya tak tahulah kan.
Wallahu alam, ada sumpahan sampai akan barang-barang dalam tu diambil bawa pergi ke England, lepas tu kena sumpah banyak yang mati, lepas tu terpaksa hantar balik ke Mesir. Itu kita tak tahulah sumpahan-sumpahan tu. Tapi pertemuan tu memang pertemuan yang paling hebat lah tahun 1922 tu kan. Jadi yang Tutankhamun tu ialah dikatakan Fir'aun yang dikatakan zaman Nabi Musa AS. Allah alam sawah. Tu dikatakanlah, kajian tak dibuat lagi. Okey. Jadi dia pergi ke Mesir. Kali itu, ketika itu Nabi Ibrahim menghadap Fir'aun, kemungkinan untuk menyampaikan dakwah lah. Dan Nabi dikatakan Nabi Ibrahim telah bawa isterinya Sarah. Siti Sarah. Siti Sarah. Okey, nak binakan cerita. Namun dalam buku ni cerita ringkas je. Namun Allah membalas tipu dayanya dengan menjadikan senjata makan tuan. Maksudnya gini. Ketika Nabi Ibrahim sampai ke istana Fir'aun dengan sama Siti Sarah, jadi memang disambut oleh Fir'aun pada masa itu. Dan Nabi Ibrahim seperti biasa menyampaikan risalah dakwah lah. Tapi Fir'aun ni ada niat jahat. Dia kuasa, dia raja, dia boleh buat apa dia suka. Dia telah perangkap Ibrahim, dia telah memisahkan Ibrahim dengan Siti Sarah. Tujuan dia nak buat jahat dengan Siti Sarah. Dia nak buat jahat, dia nak percubaan berzina lah kira kan. Nabi Ibrahim tak buat apa-apa sebab Nabi Ibrahim ni walaupun dia rasul tapi dia seorang orang manusia biasa. Sedangkan Fir'aun ni dia seorang raja. Jadi tugasnya cuma berserah pada Allah. Dan dia telah ditangkap. Fir'aun telah menangkap Siti Sarah dengan buat percubaan jahat. Cubaan yang paling kita faham, cubaan berzina lah, itu je lah kan. Cubaan berzina. Jadi nak pendekkan cerita, namun Allah membalas tipu dayanya dan menjadikan senjata makan tuan. Maka tersedarlah Fir'aun betapa mana susah nak dekat hubungan Sarah. Mana dia nak buat jahat tu dengan Siti Sarah tu. Nak cerita dia jauh, dia rasa macam nafsu cawak dah naik. Bila dia dekat Siti Sarah tu, tiba-tiba dia tak berdaya, macam lemah. Segala kekuatan lemah, macam tiba-tiba nafsu hilang. Dia rasa macam tak ada daya lah. Dia rasa macam ada satu kuasa telah menghalang dia untuk mendekati Siti Sarah pada masa tu. Lepas tu dia berjauh, dia tengok, dia menafsu lagi, dia dekat lagi. Tiba-tiba dia punya kuasa daya upaya rangsangan nafsu awak dia jatuh lagi. Dia dah tak boleh buat apa-apa. Berapa kali percubaan dia buat, last dia surrender lah. Kira Fir'aun zaman Nabi Ibrahim ni kira baik sikit lah. Fir'aun zaman Nabi Musa dia kira baik sikit lah. Kalau Fir'aun zaman Nabi Musa tu memang jahat. Memang dia declare, sampai dia declare Tuhan tu adalah dia. Maknanya jahat-jahat jin dengan syaitan, dia tak pernah declare dia sebagai Tuhan kan. Sejak jin ni dia tak pernah declare dia aku Tuhan. Tapi manusia ni pun jahat, dia boleh declare aku lah Tuhan. Fir'aun declare zaman Nabi Musa, Fir'aun dia declare aku lah Tuhan. Itu sejahat. Dia katakan sejahat manusia ni lebih teruk daripada syaitan dengan jin. Manusia ni Allah Ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sesungguhnya kami jadikan manusia ini sebagai kejadian. Tapi manusia ni dia akan jadi sebagai kejadian bila dia mentaati perintah Allah, percaya sunnah Nabi, dan dia ikut perintah Allah dengan Nabi pada masa itu. Kalau kita Nabi Muhammad SAW, kalau zaman umat terdahulu ikut Nabi masing-masing kan, dia akan jadi insan terbaik, lebih baik daripada malaikat. Tapi kalau dia engkar akan perintah Allah, dia engkar pada Nabi, dan dia mengikut hawa nafsu, dia mengikut tunjuk syaitan, maka akan lebih teruk lagi daripada jin dengan syaitan itu sendiri. Ini dah dinamakan manusia. Jadi maka Fir'aun telah tersedar mana perkara itu memang tidak direstui, memang tidak diizinkan oleh Allah SWT. Akhirnya apa dia buat? Akhirnya dia telah pertemukan pertemukan semula Siti Sarah kepada Nabi Ibrahim. Dia telah memulakan kembali Siti Sarah kepada Nabi Ibrahim salam. Dan dia telah bagi, dikatakan setengah riwayat tafsir kata dia telah bagi anaknya, anak Fir'aun tu sendiri. Di sini banyak dia punya khilaf lah. Ada kata anak dia, ada kata dayang dia, ada kata hamba dia. Allah alam lah mana yang paling kukuh khilaf dia. Itu Siti Hajar. Dia nak ceritakan semua Siti Hajar yang selalu kita dengar dalam kisah Ibrahim tu ialah kemungkinan anak Fir'aun
kemungkinan gundik Fir'aun ataupun abdi, mana hamba abdi kepada Fir'aun, wallahu alam. Tapi maknanya Hajar ni mana asalnya daripada pemilik daripada Fir'aun. Jadi dia telah serahkan, dihadiahkan Hajar ni sebagai hadiah kepada Siti Sarah. Kepada Siti Sarah. Jadi situ ulama dah pertikai. So maknanya Hajar ni hamba ke orang merdeka? Jadi ada yang katakan, tapi kebanyakan mengatakan Siti Hajar ni sudah pun merdeka. Mungkin sebelum tu dia belum merdeka, tapi bila dia Fir'aun nak serahkan Hajar ni kepada Siti Sarah, maka dia merdekakan dahulu, wallahu alam. Jadi maknanya dia sudah pun merdeka. Hal itu dilakukan sebagai ungkapan pengakuan terhadap keutamaan Sarah. Kemudian dia itu Hajar dikahwinkan oleh Sarah dengan Nabi Ibrahim. Maka bermadulah Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah dan Siti Hajar. Itu Siti Hajar dengan Siti Sarah. Jadi kita pun pernah dengar kisah ni kan. Nabi Ibrahim, bini utama Siti Sarah dan bini kedua Siti Hajar. Dan Siti Sarah ni kalau kita pernah dengar kisah dia ialah dia ni tak mandul, tak ada anak. Sebenarnya dia ada anak, tapi dia ketika usia dia tua baru dapat anak. Ketika usia tua dia baru dapat anak. Jadi kita kena faham tuan-tuan, orang dulu umur dia panjang-panjang. Nabi Nuh AS umur 1000 tahun. Dan dikatakan kalau kisah umur Nabi Ibrahim ni, dia tak sepopular Nabi Nuh. Kalau kita Nabi Nuh AS umur dia panjang 1000 tahun. Kalau Nabi Ibrahim ni dikatakan umur dia 500 tahun. Kalau Nabi Nuh AS 1000 tahun, umur Nabi Ibrahim ni ialah 500 tahun. Ada yang kata 300 tahun. Tapi yang popular 500 tahun. Jadi umur mereka panjang-panjang. Mungkin umur Siti Sarah, umur Siti Hajar pun panjang-panjang. Orang dulu memang umur panjang-panjang. Umur umat Nabi SAW je umur pendek-pendek. Macam kita ni kan. Ibrahim AS betul kembali ke Palestin. Dengan pernikahan, sementara dari hasil pernikahan barunya dengan Hajar tersebut. Maknanya lepas dia kahwin dengan Siti Hajar, maka Allah telah bagi dia anak. Anak itu bernama Ismail. Ketika itu Ismail dilahirkan belum nanti jadi Nabi lagi lah. Belum nanti jadi Nabi. Nabi Ibrahim pun tak tahu anak dia akan jadi Nabi pada masa akan datang pun ataupun belum. Sebab Nabi ni kan kasyaf. Dia beritahu dia anak lahir mesti Nabi, tak semestinya. Contoh anak Nabi Nuh lahir kan, dia tak jadi Nabi tapi jadi penderhaka. Nabi Nuh punya anak. Itu juga anak Nabi Hud. Anak Nabi Hud AS pun lahir tak jadi Nabi, tapi dia penderhaka pada Allah. Dan dia mengikut orang, dia mengikut kaum Ad. Jadi maknanya tak semesti Nabi lahirkan anak yang soleh. So kalau kita dengar anak-anak nakal, contoh anak imam ni nakal lah, anak ustaz ni nakal lah, ni imam, bapa imam pi anak pengen dadah kan. Jangan heran lah tuan-tuan, jangan heran. Sebab apa? Sebab Nabi Nuh AS kan bapa sebagai Nabi, anak bukan macam syaitan lagi. Anak memang dah terang-terang menentang bapak dia. Kira anak dia masuk neraka selama-lamanya lah. Jadi kita kira ada point kat situ lah. Jadi kalau kita tengok, jangan terkejut, anak mufti ni, anak bapak mufti, bapak pelakon, jangan heran lah. Sebab apa? Sebab Nabi Nuh AS lagi teruk benda tu. Maknanya anak lagi teruk, bukan Nabi Nuh AS teruk, anak lagi teruk. Dan isteri pun teruk. Dua-dua tak beriman pada Nabi Nuh. Jadi mereka dua-dua diterlingkupkan dalam neraka. Jadi mana kata contoh tak ada. Mana kata kita jangan sangka bila kita berperangai baik, seorang tu berwatak saleh, anak mesti jadi baik. Tak. Kadang-kadang anak jadi syaitan dulu. Tapi insya-Allah kita sebagai bapa doakan anak baik-baik kan, doa. Mana Allah Taala akan jadikan anak kita satu hari akan jadi baik. Insya-Allah lah kan. Tak ada siapa-siapa yang nak jadi anak jahat. Jadi kita doalah insya-Allah. Jadi apa lagi? Kembali ke Palestin, kemudian kembali sementara di hasil pernikahan barunya dapat anak Ismail. Jadi bila masa apa ni? Masa Nabi Ibrahim kahwin dengan Siti Hajar, Siti Hajar tak cemburu. Tak cemburu tau. Tapi bila saja Siti Hajar lahirkan Nabi Ismail, Siti Sarah mula berasa cemburu. Pasal apa cemburu? Pasal dia jealous lah. Dia kahwin dengan Nabi Ibrahim dah lama tak dapat anak. Tapi dia kahwin dengan Siti Hajar tu dapat anak. Ni. Sebenarnya kita kata jangan kata bini-bini kita je yang jealous cemburu kalau kita poligami. Bini Nabi pun jealous cemburu kalau dia poligami kan.
Jangan kata Nabi-Nabi terdahulu. Rasulullah SAW, Nabi kita yang 11, kita semua cerita Nabi SAW dia ada 11 Nabi, 11 isteri. Semua kita tahu Nabi SAW ada 11 isteri. Tapi Nabi SAW kahwin semua janda. Satu je nak dara itu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Lama kita kata, oh bagusnya apa pergaulan Nabi dengan isteri-isterinya. Bagus, aman, bahagia. Tak juga, tuan-tuan. Ada juga diuji cemburu ada. Cuma kita tak tahu kisah dia. Kita korek lah kisah dia. Kalau kita baca kisah-kisah itu sahabat banyak. Atau yang surah Nabi mungkin ada cerita tu nanti. Dia masing-masing cemburu atas satu sama lain. Kita cemburu kalau kahwin 2, 3 pun dah pening kepala. Ini 11 isteri kan. Sehingga satu ketika tu Nabi mengajuk dengan isteri dia. Bukan cerai, mengajuk dengan kerenah-kerenah isteri dia. Sampai dia sebulan tuan-tuan. Bukan sebulan dia macam seolah memulaukan. Dia nak tenangkan diri, nak hilangkan kerenah-kerenah isteri dia. Tu Nabi jadi kita ni sekarang kalau contoh kita diuji dengan poligami dengan 2 isteri, 3 isteri ataupun mungkin 4 isteri, kalau setakat bergaduh tu mungkin pening kepala tu mungkin seminggu 2 minggu ataupun mungkin 10 hari. Tapi Nabi SAW sehingga 1 bulan. 1 bulan. Jadi kita jangan sangka kehidupan Nabi SAW dia kahwin tu agak mudah. Tapi ada ujian-ujian tertentu. Itu Nabi. Tapi kita dibolehkan poligami tu, dipersilakan, tetapi halal. Tetapi kita kena ni lah. Sebenarnya benda perkara ni tak perlulah dikomersialkan. Benda ni sebenarnya akan terjadi. Bila kalau Allah nak menghendaki, dapatlah. Tak nak pening-pening kepala. Jangan apa ni tak boleh. Ni tidak adil. Tak boleh, bukan benda macam itu. Bila Allah dah halalkan, dia boleh. Tapi sebagai seorang suami, dia kena mengadil. Kena adil lah, pandai-pandailah. Pandai dia berbicara, wallahu alam bisawab. Kan? Sebab Nabi SAW amalkan poligami 11 isteri, dan juga Nabi SAW amalkan poligami dengan 2 orang isteri. Ada setengah Nabi lain amalkan poligami, dan juga Nabi-Nabi lain yang tidak amalkan poligami. Benda itu bukan sebagai kewajipan, tapi yang halal. Halal beza, halal wajib. Faham apa beza halal, apa beza wajib? Wajib mesti guna buat. Kalau poligami wajib, kita cari satu lagi lah. Tapi halal, macam kita makan daging lembu, daging kambing, halal. Tapi kalau tak boleh makan sebab darah tinggi, sebab kencing manis, contohlah makan mudarat, tak boleh makan. Bukan sebab tak boleh makan, sebab tak halal. Kesihatan. Itu je. Tapi kalau kita mengharamkan, tak boleh. Contoh, saya mengharamkan makan daging kambing, daging lembu. Haramkan. Sebab apa? Mengharam sebab mudarat. Kenapa mudarat? Sebab kalau makan, confirm kena darah tinggi. Contohlah. Jadi tak boleh. Jatuh haram. Sebab apa? Sebab kita mengharamkan perkara yang halal. Faham hukum tu? Halal tidak boleh diharamkan. Tapi halal bukan satu bentuk yang kita wajib buat. Macam pemakanan tadi lah. Daging lembu, daging kambing, halal. Kalau kita nak makan, tak apa, tak ada masalah. Jadi dia sudah cemburu lah. Syarat terbakar api cemburu kerananya sehingga maksa Nabi Ibrahim untuk mengasingkan Hajar. Mana kena asing lah. Tak hidup bersama lagi dah. Dan putranya yang masih kecil, Ismail. Maka beliau membawa keduanya ke tanah Hijaz. Ni yang cerita lah. Dia pindah ke tanah Hijaz. Yang menempat, sebenarnya di tanah Hijaz tu, kalau kita ikut kisahnya, sebenarnya diwahyukan oleh malaikat Jibril untuk pergi ke tanah Hijaz tersebut. Bukan suka-suka. Kita suka tinggalkan. Mana malaikat Jibril arahkan Nabi Ibrahim suruh pindah ke tanah Hijaz tersebut adalah daripada perintah Allah, bukan suka-suka. Siapa yang suka-suka nak pergi ke tanah tandus, ke yang kontang, tak ada bekalan air, tak ada makanan, tak ada orang duduk situ. Jadi bukan maknanya suka-suka, tapi dalam kitab ni cerita ringkas ni, saya uraikan lah. Dia adalah perintah Allah Ta'ala. Hajar dan yang masih kecil, Ismail. Maka beliau bawa kedua ke Hijaz dan menempatkan mereka berdua di satu lembah yang gersang dan tandus di sisi Baitul Haram. Betul-betul kan pusat center Masjidil Haram tadi. Yang mana ketika itu, sekarang memang tempat tu memang tempat yang paling mulia, sesuci tempat yang penuh berkat dan rahmat, itu Masjidil Haram. Tapi sebelum tu tidak ada. Sebelum tu ialah tanah yang kering kotang dan tandus, yang mana banyak lembah-lembah
bukit, anak-anak bukit, bukit bukau. Kalau hujan turun, mengalir air kan. Jadi situlah mereka, Nabi Ibrahim telah tempatkan mereka berdua di dalam satu kemah. Wallahu alam kemah tu besar macam mana. Dia tak cerita kemah tu besar macam mana, kecil ke besar, dia buat dari kulit ke buat dari kain, kita tak tahu. Tapi dia kata disediakan kemah. Dan juga mereka disediakan sedikit makanan. Dan disediakan bekas air lah. Tak tahu besar bekas air tu macam mana. Tapi memang keliling tu memang tak ada air pun. Tu orang dulu tawakal macam mana kan. Kalau kita gini tuan-tuan, sesat kat hutan tu nak mengelabar kan. Tersesat dalam hutan tu. Ini seorang suami, kalau kata zalim betul suami ni. Ada ketinggalkan isteri kat tengah lain tandus. Jadi kita faham ni Nabi makam iman dia hebat. Tak macam makam iman kita. Iman Nabi ni makam dia tinggi. Dia yakin dia dengan Allah Ta'ala. Memang hebat lah. Walaupun dia tak tahu apakah bantuan Allah Ta'ala yang akan beri pada anak isteri dia. Tapi dia nekat. Kalau kita ini tuan-tuan was-was. Kita nak buat tak nak buat ni. Ni perintah Allah. Tak boleh ni. Habis ni aku tak makan. Ni perintah Allah. Kita masih berteka-teki. Tapi Nabi tak ada. Nabi terus buat. Pun Nabi tu sendiri pun dia wasah juga. Kadang Nabi tu terasa juga. Macam mana? Tapi Nabi insya-Allah. Nabi ni dia ada kena iman yang sangat hebat. Bila perintah Allah kata buat. Pasti ada pertolongan. Terus Nabi. Sifat-sifat Nabi. Yakin pada janji Allah. Dan yakin pada wahyu yang Allah turunkan ke atas mereka. Okey. Mana tempat yang dia letak kebetulan tu, dia semua rupanya kemah tu, kalau nak cerita, ahli tafsir cerita di sini, kitab ni kita tahu, sebenarnya di kemah tu betul-betul dekat mata, di atas mata air Zam-Zam. Saya tak tahulah mata air Zam-Zam kat Mekah kat mana. Sebab Mutawif tak tunjukkan. Siapa yang pergi haji banyak kali umrah mungkin dia tahulah. Macam Cikgu Salim mungkin dia tahu kot, sebab dia banyak kali pergi Mekah, dia tahu. Kita pergi sekali tak tahu. Jadi maknanya kalau di situ mana air Zam-Zam mata dia, di situ atas dia kemah tu didirikan. Ceritakan air mata Zam-Zam tu, air Zam-Zam tu kan. Mana di bahagian atas masjid. Maknanya mungkin bahagian bawah, kemahnya di atas. Pada saat itu tak ada seorang pun yang tinggal di Mekah. Tak ada seorang pun. Mana tempat tu memang tanda-tanda tak ada orang nak buat penempatan kampung, tak ada. Cuma dua beranak situ. Dua beranak situ. Pada saat itu tak ada seorang pun yang tinggal di Mekah. Dan tak ada pula mata air. Kalau ada air mata air, okey juga. Mata air kan boleh juga nak hidup kan. Ni mata air pun tak ada. Kering kontang. Ataupun kalau ada oasis. Tahu oasis? Oasis maknanya kalau padang pasir ada tempat sumber air. Di situlah orang buat macam pokok ladang korma kan. Sebab situ ada mata air. Kat padang pasir juga mata air. Kalau tak, masakan tak ada. Kalau tak ada mata air, tak adalah kebun korma, ladang korma kan. Jadi maknanya ada mata air, tapi di kawasan itu tidak ada mata air. Jadi di situ beliau meletakkan dekat mereka itu, sediakan kantung kulit isi korma, ada korma, makanan korma, bekas air. Dah tu Nabi Ibrahim telah kembali ke Palestin, sambung dakwah dia. Tak tahu bila, tak cakap berapa tahun. Ni orang dulu menyakin. Kalau kita hari ni, kita tahu kan, contoh nak ikut kursus, saya kena pergi outstation, pergi 1 tahun ke Amerika, setahun, cakap saya kena pergi outstation 6 bulan, saya kena pergi outstation ke Sudan 2 tahun, tahu, semua tarikh tahu. Tapi Nabi ni, dia tak tahu. Dia cakap isteri dia, abang kena sambungkan dakwah abang, dia sebanyak-banyak diperintahkan oleh Ta'ala. Sampai bila bang? Tak tahu. Ini yakin orang dulu. Tak tahu ni. Kalau kita ni, isteri kita melenting, tak tahu. Bila nak balik? Macam ni tengah mati kalau kita, kalau mana kita sekarang ni kita cakap abang nak pergi outstation ke mana? Ke Kuwait. Berapa lama? Tak tahu. Bila-bila. Tak tahu, mungkin bertahun-tahun isteri kita pun dah dia dah goyah dah. Lama je. Jadi tak ada tarikh. Kalau tak tarikh 2 tahun, okey 2 tahun. Tapi Nabi Ibrahim tidak ada tarikh. Ni keyakinan Nabi Ibrahim SAW. Okey, berselang beberapa hari, kemudian dia beberapa hari tu mungkin 2-3 hari mungkin bekal air pun dah habis. Mungkin air tu tak tahulah bekal air tu disediakan kat mana. Satu tong 5 liter ke, satu tong macam tong besar tu ke, dia tak cakap lah, tapi habis. Jadi tak ada lagi air. Jadi bila tak ada air, macam kita tak ada air, macam mana perasaan kita? Kelang kabut. Bawa ni dekat kawasan Selangor, area KL Sembah Kelang tak ada air. Kelang kabut.
Hari tak ada air, semua sibuk. Ada yang terpaksa keluar dari KL, ada yang terpaksa standby beli bekas-bekas air nak cover 4 hari. Begitu juga. Siti Hajar ni dia pun manusia biasa, bila tak ada air dia pun risau juga kan. Sebab di tempat itu tidak ada mata air mengalir. Ketika itu jadi Safa Marwah. Ketika itu jadi Safa Marwah. Safa Marwah. Siapa pernah pergi umrah atau pergi haji, dan saya pun alhamdulillah dapat pergi haji sekali. Baru saya tahu betul-betul letihnya Safa Marwah ni kan 7 kali ulang. Itu pun kalau kita Safa Marwah ada aircon tu kat dalam. Siapa pergi haji dengan umrah sekarang ni ada aircon kan, itu penat. Lama Siti Hajar tu tak ada aircon. Dan panas terik macam mana, dia seorang wanita bukan seorang lelaki yang dan tempat dia tak rata. Perjalanan Safa Marwah tu dia tak rata. Macam mana seorang wanita dia boleh tengok ulang 7 kali nak tengok air kan, mana punca air dengan keadaan lagi panas terik kan. Kita ni kalau pergi Safa Marwah relax je, lantai tiles kan, aircon buka, kipas buka, kalau tengah jalan letih minum air Zam-Zam, air Zam-Zam dia punya setiap jalan tu ada air Zam-Zam, minum, lepas tu jalan lagi letih lagi minum lagi. Siti Hajar tak ada minum, tak ada air 7 kali. Jadi nak pendekkan cerita, dan kita tak cerita ni, saya cerita lah. Jadi nak jadikan kita bila Nabi SAW dia menangis, bila dia kaki dia tu dihentak tak tanam, terkeluar air Zam-Zam. Air air mata Zam-Zam telah terkeluar, tak kering sampai sekarang, sampai kiamat. Nampak tak? Tu mujahadah tu, susah payahnya Siti Hajar ulang-alik tu. Maka pergemaran tu, kita pergi haji, kita ikutlah amalan Siti Hajar, rasakanlah dia punya kesusahan. Kita yang sekarang ni pun kalau tuan pergi sana pun letih. Saya lah pergi balik berapa kilometer kan, dia pergi balik tu entah berapa kilometer, tapi dia campur 7 kali berapa kilometer, kita tak sedar. Tahu-tahu memang letih, tapi seronok lah. Memang seronok, tapi tempat rasa lah. Jadi kalau kita pergi siapa pergi umrah pergi haji dapat rasakan ibadah Safa Marwah tu. Jadi beberapa hari kemudian tiba-tiba mata Zam-Zam pun memancar berkat kurnia Allah. Jadi air Zam-Zam tidak pernah kering sehinggalah hari kiamat. Dan ada ahli-ahli orang pijak pandai, dia nak cek kedalaman air mata air Zam-Zam, memang tak, dia punya pendalaman tak ada punca, dalam memang tak tahu, memang dalam. Sebab tu dia katakan kalau dia kata tak adakan, kalau semua orang satu dunia ni ambil air Zam-Zam, tak kira kalau dia kata tak adakan semua orang Islam seluruh dunia ambil air Zam-Zam, maknanya semua ambil air Zam-Zam, semua dapat air Zam-Zam, maka air Zam-Zam tu pun dia takkan kering. Hari ni kita air Zam-Zam kan, kita jemaah haji bawa 1.5 liter, dulu 10 liter kan 5 liter. Kalau kita nak tambah, kita kena beli 10 liter. Jadi itu daripada segi prosedur kerajaan Arab Saudi. Tapi kalau nak ceritakan, kalau semua ini bukan kata orang Islam, kalau semua orang Islam ke bukan Islam, 7 bilion penduduk hari ini, 7 bilion penduduk hari ini berpakat untuk ambil Zam-Zam kat Mekah tu, dan katakan setiap seorang dapat 10 liter, katakan semua orang diberi, katakan kerajaan Arab Saudi baik hatilah, dia bagi semua orang seluruh dunia 7 bilion sekarang ni, satu orang, baik bayi ke, baik orang dewasa ke, kanak-kanak, semua 10 liter pun telaga air Zam-Zam tak kering. Air Zam-Zam tetap tidak kering. Tu dikatakan pengorbanan Nabi Ismail dengan ibunya Siti Hajar menyebabkan keberkatan air Zam-Zam tidak dapat hingga hari ini. Itu ringkasan dia lah. Sehingga bisa menjadi sumber penghidupan bagi mereka berdua hingga batas waktu tertentu. Dan bila air Zam-Zam tu telah bermula memang dah keluar, maka baru dia kerja satu perkampungan. Jadi dikatakan satu kabilah dari Yaman, iaitu kabilah Jurhum yang kedua, datang ke Mekah dan bermukim. Bila dia nampak kat situ ada Siti Hajar, Nabi Ismail ada air Zam-Zam, mereka pun buat macam perkampungan. Mereka pun mula buat perkampungan di situ. Ada yang mengatakan mereka sebelumnya, mana puak-puak ni lah, puak-puak kabilah Jurhum ni, dia kata mereka ni pernah lalu kat situ lembah-lembah pinggir kota Mekah. Maknanya, tapi zaman-zaman tu mereka tak tahulah kota Mekah, kota yang Allah Ta'ala buat keputusan, kota Mekah ni kota paling suci, Masjid Haram, tempat yang paling orang akan berkumpul, tempat pusat, center Islam di situ. Mereka pun tak tahu. Tapi bila mereka dah nampak keajaiban ni, maka dikatakan puak-puak kabilah Jurhum ni telah buat perkampungan kecil. Maka jadi perkampungan di situ.
Mereka kata sebelumnya berada di lembah-lembah di pinggir kota Makkah. Sedangkan riwayat Bukhari telah menegaskan bahawa mereka tinggal di Makkah setelah kedatangan Ismail. Jadi sini ada dua khilaf, dua kisah. Dia kata ada setengah puak-puak dia kata dia dah lalu banyak kali, tapi mereka tak singgah sebab tempat tu tidak ada potensi atau tidak boleh menunjukkan kehidupan, sebab tempat tu tidak ada asbab-asbab untuk kehidupan. Jadi mereka cuma buat lalu lalang, buat sebagai tempat perjalanan, lintasan perjalanan sahaja. Tapi setengah riwayat mengatakan bila mereka dapat tahu berita tentang Siti Hajar Ismail yang duduk di situ, yang mana terkeluar Zam-Zam, maka mereka pun telah datang secara gerombolan dan mereka terbuat perkampungan di situ. Itu dua kisah lah. Sedangkan riwayat Bukhari telah menegaskan bahawa mereka singgah di Makkah setelah kedatangan Ismail, yakni sebelum Ismail menginjak remaja. Maknanya Ismail sebelum usia remaja. Maksud Nabi Ismail masih usia kanak-kanak lagi. Juga dikatakan mereka sudah biasa, maknanya golongan ini pun dikatakan sudah biasa melawat atau melewati, pernah melalui lembah ini, itu Makkah sebelum itu. Maknanya dia pernah lalu banyak kali ya. Mungkin mereka sebagai berdagang, berniaga, kafilah berniaga, mereka lalu. Setakat lalu je lah. Setakat lalu je. Sebab apa? Sebab tanah Makkah itu Masjidil Haram tu, tanah haram tu diwartakan sebagai tanah suci apabila Nabi SAW wahyukan Allah Ta'ala untuk buat Baitullah di situ. Itu cerita belum start, belum lagi, masih depan ke depan lagi. Jadi sebelum tu semua tidak tahu tempat tu satu hari nanti akan jadi tempat pusat dunia, mana pusat tempat manusia berkumpul, tempat manusia untuk tawaf, yang mana tempat itu dimuliakan oleh Ta'ala, itu tanah haram. Jadi sebelum tu belum tahu lagi. Jadi bila kisah Nabi Ibrahim ni, maka mereka pun ada macam merasa tempat tu satu ketika nanti mungkin tempat yang paling dimuliakan oleh Ta'ala. Sebab benda tu memang ajaib. Tiba-tiba dia keluar air, kan pelik tu. Tidak ada sebab keluar air gitu je kan. Jadi mungkin satu hari nantilah. Okey, habis itu. Okey, dan dari itu, dari waktu ke waktu Ibrahim selalu mengadakan perjalanan ke Mekah. Jadi masa ketika itu, ialah zaman tu bukan ada kereta, bukan ada motor, bukan ada bas, yang ada cuma unta dan kuda je. Perjalanan tu agak jauh. Dikatakan ulama beritahu Nabi Ibrahim nak jumpa Nabi Ismail balik. Nabi Ibrahim masa air Zam-Zam tu dah keluar, dia tak terus pergi ke Mekah, tak. Masa bertahun juga. Dia katakan dia pergi ke Mekah ketika usia Nabi Ismail dalam keadaan masih kanak-kanak. Mungkin umur dalam 8 tahun, 9 tahun gitu lah. Ada kata 12 tahun, 10 tahun. Jadi punya lama ditinggalkan. Jadi dia nak cerita bahawa bukan masa yang sekejap nak jumpa balik Nabi Ibrahim tu. Di waktu-waktu Ibrahim selalu mengadakan perjalanan ke Mekah untuk mengetahui keadaan keluarga ditinggalkannya. Dan ini tidak ketahui berapa kali perjalanan. Dia tak tahu berapa kali. Sekali ke, 2 kali, 3 kali, 4 kali, tak tahu. Tak cakap pun. Namun apa rujukan sejarah yang dapat dipercayai hanya mencatat 4 saja. Maknanya kalau ikutkan sejarah yang termasyhur, maknanya sepanjang Nabi Ibrahim AS tinggalkan Siti Hajar dengan Ismail, dia pernah melawat Nabi Ismail dan Siti Hajar 4 kali dalam masa beberapa tahun. Maknanya pernah juga 4 kali. Bukan tak pernah, tapi 4 kali. Tapi kesibukan tugas Nabi SAW sebagai pendakwah, maka jumpa sekejap, terpaksa pergi lagi. Jumpa sekejap, terpaksa pergi lagi. Kan? Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran bahawa dia telah memperlihatkan kepada Ibrahim dalam mimpinya seolah-olah dia menyembelih anaknya. Jadi dalam masa 4 kali perjalanan tu timbul kisah Nabi Ibrahim sembelih anak dia kan. Maka beliau langsung melaksanakan perintah itu sebagaimana firman yang katakan, firman Ta'ala yang kata bukti yang mana perintah Allah untuk sembelih anaknya ialah ayat pada surah Safat 103 107. A'udzu minasyaitonir rajim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ruqya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bi dhibhin 'azim. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membandingkan anaknya ke atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Maksud dia duduk rasa sabar betul-betul ni. Seorang kena sembelih, seorang kena sembelih. Seorang sayang anak, seorang sayang bapak. Duduk kena sembelih. Dan kami panggillah dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami berasan kepada orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ini cerita ringkas je.
Jadi insya-Allah tuan-tuan, sampai sini saja kisah dia. Kita sambung minggu depan tentang Islam Ibrahim yang ini sikit lagi. Jadi itulah Sirah An-Nabawiyah. Jadi kalau tuan-tuan suka dengar lagi kisah An-Nabawiyah, datang lagi minggu depan, kita akan cerita sedikit demi sedikit, kerana semuanya kisah sirah yang terbaik kita dengar, kisah Nabi SAW. Kita kena suka dengan kisah Nabi SAW ni, lebih kita seronok tengok TV ke, tengok movie ke, tengok macam benda ke, lebih seronok lagi daripada benda-benda lain. Kerana hiburan untuk orang Islam yang paling terbaik adalah mendengar kisah-kisah Nabi. Betul tak? Ini orang muda kita suka dengar kisah-kisah apa? Cerita-cerita filem lah, cerita TV lah, apa-apa kan, tengok konsert lah, tengok big stage lah benda. Jadi sebenarnya kita kena yakin bahawa kisah yang terbaik yang kita dengar, yang mana anak kita perlu dengar dan juga cucu kita dengar, ialah kisah tentang sirah Nabi. InsyaAllah tuan-tuan jadi insyaAllah kita sudahi dengan doa surah Al-Asr dan tasbih kifar.